Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucap selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat di Dewan Yang Mulia ini dan juga di seluruh Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya keempat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Stampin, rakan sesama-sama berhampiran kawasan. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah menjalankan kajian pengurusan air ribut dan Plan Induk Sistem Saliran Bandaraya Kuching dan Kota Samarahan yang telah disiapkan dalam tahun 2010. Berdasarkan plan induk tersebut, anggaran kos untuk kerja-kerja ukur, reka bentuk terperinci, pengambilan balik tanah dan pembinaan bagi fasa 2, kajian yang meliputi kawasan 6, Batu Kitang, ini di kawasan yang berhormat, kawasan 7, Jalan Kuching Serian, kawasan 4, Sungai Kuap, juga di dalam kawasan yang berhormat, dan kawasan 11 Kota Samarahan itu terkeluar daripada kawasan yang berhormat. Keseluruhannya memerlukan sebanyak 584 juta ringgit. Kampung Stampin Baru dan Jalan Setakan terletak dalam lembangan Sungai Kuap yang merupakan fasa 2 kajian dalam kawasan 4 Sungai Kuap. Mengikut jadual pelaksanaan yang dicadangkan dalam plan induk tersebut, fasa 2 akan dilaksanakan dalam tahun 2016 hingga tahun 2017. Sekian, terima kasih. Stampin. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya, pada tahun 2008, Perdana Menteri pernah meluluskan peruntukan khas bagi negeri Sarawak sebanyak 1 bilion di mana ianya akan digunakan bagi menyiapkan projek yang diklasifikasikan sebagai yang berimpak tinggi dan penting dalam pembangunan ekonomi Sarawak. Menurut projek ini, mesti siap dalam tempoh 2 tahun, katanya, supaya dapat dinikmati oleh rakyat dengan segera. Soalan saya, memandangkan sehingga Disember 2011, banyak daripada peruntukan ini tidak digunakan kerana banyak projek dari segi peratusan peruntukan sama ada gagal ataupun tidak dapat menepati klasifikasi. Contohnya, daripada 585 million peruntukan membuat jalan, lebih kurang 66% dari segi peruntukan adalah di mana projek itu gagal ataupun tidak memenuhi klasifikasi. Jadi, memandangkan masih banyak peruntukan yang belum digunakan dalam lingkungan ratusan million, jadi ianya boleh disalur bagi mempercepatkan kenaikan taraf sistem air ataupun drainage di kawasan bandar ini serta memperbaiki jalan raya di sekitar kawasan tersebut, iaitu kawasan yang disebut dalam soalan yang sering dibangkit oleh penduduk dan wakil rakyat tetapi diketepikan oleh Majlis Pembandaran dengan alasan tiada peruntukan yang mencukupi. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stampin kerana mengutarakan soalan itu. Begitu juga dengan kawasan saya yang memerlukan perbelanjaan yang tinggi untuk projek-projek jalan raya dan sebagainya. Tapi sekarang kita menyentuh tentang projek Tempatan Banjir. Jadi projek Tempatan Banjir yang selalunya dipohon kepada kementerian kami adalah untuk membina kolam-kolam terkakung air. Jadi di kawasan lembangan Sungai Kuap ada 12 kolam takungan air. Dan di Sungai Setakan, ianya di hulu Sungai Kuap, ada 3 takungan air yang akan dibuat pada tahun 2016. Saya memang mengharapkan agar projek-projek seperti ini akan dapat menangani masalah banjir sekarang. Sebab kita mesti tahu
di dalam dunia ini, termasuk di negara kita, disebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim telah pun menyebabkan 30% lebih kekerapan hujan di negara kita. Termasuk di Sarawak lah. Tetapi di selatan Sarawak, kekerapan hujan adalah 40% di bahagian Kuching dan Samarahan. Semalam tak ada hujan di sini, tapi ada hujan lebat pula di Kuching. Jadi inilah yang saya sememangnya amat takut tentang banjir ini. Oleh itu, projek banjir, jika ada duit, kita akan terus melaksanakannya. Projek tempatan banjir. Kerana saya sendiri yang membuat kajian dulu tahun 76, tahun 77 untuk kawasan Kuching itu. Jadi, sekarang baru mula nak dibuat. Sekian, terima kasih. Tan Sri, soalan di Kuching. Bintulu. Apa ni Bintulu? Ini Stampin lah. Ya, yang bising lah. Lebih Kuching saja banjir. Bintulu pun ada banjir. Bintulu tahu apa ni? Stampin. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bukan Kuching banjir. Timbalan Menteri ada sedap Bintulu pun banjir. Sekarang masalah, banyak kali kita sudah soal masalah di Bintulu. Murah sungai sudah Mora sungai sudah cantik. Sungai itu peparitan di Bintulu kita pun sudah soal. JPS kata dia akan buat rancangan demi rancangan. Sudah satu pangkah habis. Tapi sampai sekarang kita belum lagi ada satu konkret punya rancangan daripada JPS. Macam mana naik taraf peparitan di Bintulu. Saya mau tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, kementerian sudah ada rancangan atau belum? Ataupun mau dipertimbangkan lagi? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Terima kasih atas soalan itu. Tapi soalan daripada rakan kita Yang Berhormat Stampin itu spesifik untuk Stampin. Sekarang saya kena lari ke Bintulu pula. Walaupun demikian, sudah ada projek untuk dredging muara sungai Kemena di Bintulu. Ini sudah pun diluluskan dan peruntukan pun sudah ada. Tapi hanya ada satu masalah saja. Saya mau bagi tahu Yang Berhormat, apa masalah ini? Masalahnya bukan daripada kementerian saya. Masalahnya adalah kaitan dengan Jabatan Merin. Ini masalahnya. Jabatan Merin mau melaksanakan projek ini. Walaupun sudah ada peruntukan Yang Berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Untuk rakyat Bintulu, bolehkah kementerian berbincang bersama-sama Jabatan Merin ataupun pengangkutan selesaikan ini masalah? Boleh tak? Yang Berhormat, dulu Yang Berhormat. Okay. You'll get your turn. Tidak payah jawab itu Yang Berhormat Menteri. Sila, Baru Kuching. Tak payah jawab itu lah, terkeluar. Tapi soalan saya adalah spesifik kepada itu Kampung Stampin Baru. Tan Sri, Kampung Stampin Baru ini satu taman perumahan yang lebih kurang 30 tahun sudah. Sampai hari ini kebanyakan parit masih bukan parit bukan konkrit. Parit tanah, earth drain. Dan penduduk di sana sudah minta 1 tahun demi 1 tahun, 30 tahun. Dulu 80% penghuni di sana sokong Barisan Nasional. Tunggu 5 tahun, belum ada parit konkrit. 5% daripada itu penduduk tukar kepada sokong kepada DAP. Tunggu 5 tahun, hampir hari ini. Oleh sebab itu, dia merupakan salah satu sebab calon Barisan Nasional di Stampin dah kalah di kawasan ini. Dan
soalan saya, kita bukan sebut apa global weather change. Bukan masalah begitu besar, hanya parit untuk satu taman perumahan di bandaraya saja. Adakah kerajaan Barisan Nasional serius untuk nak menaik taraf parit dan jalan-jalan di kampung Stampin Baru ini? Adakah serius kah? Dan bilakah itu, kalau ada plan, bilakah plan ini akan dilaksanakan dan Itu kementerian disempurnakan? lain. Terima kasih. Ya, ayo itu. Ya adik saya ini. Kenapalah bercakap dengan suara yang begitu tinggi? Yang Muhammad Bandar Kuching. Soalan itu untuk kampung Stampin Baru, betul. Memang di dalam kawasan itu. Tetapi yang Muhammad, tanggungjawab kementerian saya adalah banjir. Banjir di dalam lembahan sungai. Sistem parit adalah internal drainage. Ini tanggungjawab kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Itu dia perbezaan yang Muhammad. Oleh kerana yang Muhammad, ahli Dewan Undangan Negeri, maka silalah bawa masalah ini di dalam Dewan Undangan Negeri yang Muhammad. Tak ada duit, tak ada dana. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Iqmal Hisham bin Abdul Aziz, Tanah Merah. Okey, terima kasih Yang Di-Bertua. Petang semalam Yang Berhormat Menteri telah berjaya menerangkan secara terperinci mengenai isu jenayah di Malaysia. Namun begitu, saya harap soalan saya ini bagi menjelaskan lagi tentang isu jenayah yang paling penting menarik minat semua golongan. Soalan saya nombor 5. Tan Sri Yang Bertua, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas soalan yang berkualiti walaupun dia pertama kali berada di Parlimen. Kementerian Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia sentiasa komited dan bersungguh-sungguh untuk mementeras barang kegiatan jenayah, lebih-lebih lagi jenayah-jenayah yang berbentuk melakukan kekejaman dan berbahaya demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara. Kami melakukan tindakan-tindakan yang lebih proaktif sekarang ini. Bagi mencapai tujuan ini, kami telah melakukan beberapa pendekatan. Antaranya PDRM telah menubuhkan jabatan khas, iaitu Jabatan Pencegahan dan Pembenterasan Jenayah yang diketuai oleh seorang pegawai kanan berpangkat Komisioner Polis atau Pesuruhjaya Polis. Jabatan ini akan memberikan fokus kepada program pencegahan jenayah dengan melibatkan sumber dalaman dan juga penglibatan masyarakat keseluruhannya. Antara fungsi Jabatan Pencegahan dan Pembenterasan Jenayah ini adalah untuk memastikan strategi dan pendekatan secara proaktif dan bersepadu bagi pencegahan jenayah. Samping itu, mendidik serta membudayakan masyarakat tentang tanggungjawab bersama mencegah jenayah. Selanjutnya, menghapuskan peluang perlakuan jenayah, diikuti dengan menghapuskan hasrat untuk melakukan jenayah serta menangani dan mengurangkan persepsi fear of crime dengan izin, dan juga memainkan consultative role kepada komuniti, institusi pendidikan, institusi perniagaan, institusi kerajaan dan NGO. Tan Sri Yang Bertua, saya ingin juga menyebutkan bahawa kini rondaan-rondaan jalan kaki dan berkereta di kawasan-kawasan tumpahan ramai atau hotspot sedang dilakukan. Dan tindakan stop and talk dilihat cukup berkesan. Kehadiran anggota polis beruniform di kawasan-kawasan strategik bersesuaian dengan konsep polis omnipresence akan menjadi penghalang kepada penjenayah untuk melakukan jenayah. Kami juga sedang menyelaraskan operasi secara berterusan dengan memberi tumpuan terhadap kes-kes ragut dan samun di tepi jalan. Ops ini dikenali sebagai Ops Rentap. Untuk mencegah kecurian kenderaan, kami panggil ini sebagai Ops Lejam. Untuk operasi pecah rumah, kita panggil Ops Pintu. Dan kes-kes yang melibatkan senjata api, Ops Laras dan Ops Api.
Ini adalah sebahagian daripada usaha melaksanakan program NKRA kami, National Key Result Area dengan izin. Samping itu, untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini juga, kami telah dan sedang melakukan pemasangan CCTV di tempat-tempat yang strategik seperti tempat letak kereta dan seumpamanya, dan merupakan salah satu langkah pencegahan jenayah ke arah mewujudkan bandar selamat. Kami juga mahu memperkuatkan rakan korps yang sedia ada dan mereka akan bekerjasama dengan pihak polis untuk melakukan pencegahan jenayah di mana orang awam boleh menghubungi pihak polis untuk memberikan maklumat berkaitan dengan sebarang kegiatan jenayah dan tindakan serta-merta boleh diambil. Selain daripada itu, Tan Sri Ketua, PDRM sedang berusaha mengadakan talian hotline jenayah terus ke Bukit Aman supaya sebarang kegiatan jenayah boleh dilaporkan ke Bukit Aman dan diambil tindakan segera. Talian ini akan dikenali sebagai talian 911 dengan izin, 911. Dalam usaha memerangi jenayah juga, PDRM telah mewujudkan unit risikan bersepadu dengan izin Central Intelligence Unit atau CIU dengan menggunakan pakai konsep Intelligence Lead Policing sebagai pusat pengumpulan maklumat dan risikan jenayah. Risikan dan analisis jenayah yang dijalankan akan digunakan untuk mengesan dan menangkap penjenayah atau merancang tindakan pencegahan jenayah yang lebih aktif. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, kami telah dan sedang melakukan pertukaran dalaman bagi merombak institusi kepolisian itu yang melibatkan pegawai-pegawai Jabatan Siasatan Jenayah supaya mereka sentiasa melakukan perubahan dari masa ke masa berdasarkan pada konsep mobility dan case by case basis untuk memperkasakan PDRM. Tanah merah. Okay. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Semoga ops itu semua berjaya. Sememangnya kita akui kerajaan melalui PDRM telah betul-betul lumus melaksanakan berbagai pendekatan dalam usaha memerangi jenayah bagi memastikan rakyat Malaysia berada dalam keadaan selamat. Juga belum terlewat untuk saya ucapkan tahniah terhadap kecemerlangan tugas yang ditunjukkan oleh PDRM bersama ATM dalam menangani percubaan pengganas sulu di Lahad Datu dalam tempoh hari. Well dengan izin. Tetapi malangnya, ada dalam kalangan rakyat negara ini masih tidak tahu bersyukur dan sentiasa saja berusaha untuk memburuk-burukkan dan mempelekehkan PDRM khususnya melalui media-media sosial seperti Facebook dan blog. Sabar-sabar. Dalam soal ini, saya ingin bertanya, apakah tindakan yang diambil atau dilakukan oleh PDRM bagi menangani perbuatan memfitnah dan melemparkan tuduhan terhadap PDRM sehingga boleh dan telah pun menjejaskan keyakinan rakyat kepada pasukan PDRM melalui media-media sosial ini, termasuklah fitnah tak henti-henti oleh tentera cyber Red Bin Ami. Dan adakah PDRM bercadang mewujudkan satu pasukan khas yang akan bertanggungjawab bukan saja menyiasat fitnah berkenaan tetapi juga menjawab segala isu fitnah atau tomah yang dilemparkan oleh individu atau pihak tertentu melalui media sosial tersebut. Terima kasih. Tan Sri yang Bertua, apa yang dikatakan oleh Tanah Merah itu memang tepat sekali. Yang terasa sangat belah sana pasal apa? Banyak makan cili ke? Tan Sri yang Bertua, untuk maklumat Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini, kes-kes fitnah boleh diambil dalam dua tindakan. Pertamanya dari segi jenayah dan yang keduanya ialah dari segi sivil. So dalam perkara ini memandangkan fitnah-fitnah ini dibangkitkan dalam media sosial, termasuk Shah Alam yang tidak pernah tahu mengendalikan media sosial kerana kerap menimbulkan fitnah. Kita mengambil tindakan melalui dua kaedah, iaitu melalui Akta Komunikasi dan Multimedia dan
Section 504 Kanun Keseksaan. Dan oleh kerana fitnah melalui media sosial ini harus dijawab dengan media sosial juga, kami wujudkan Facebook untuk menangani permasalahan Gombak dan juga lain-lain kawan-kawan di sana yang membangkitkan beberapa perkara. Dan kami telah mendapat hit sebanyak 416,500, masih belum cukup lagi. Dan untuk Twitter tidak begitu banyak, cuma 113,000 saja. Tapi walaupun bagaimanapun pendekatan media sosial ini akan kami lakukan bagi menghapuskan fitnah-fitnah yang sentiasa berlegar dan dilegarkan oleh mereka kepada kita. Gombak. Dia sebut Shah Alam sebelum Gombak tadi. Gombak duduk di depan sikit Shah Alam. Itu pun dah jauh sikit Tan Sri daripada penggal yang lalu. Sila. Yang Berhormat Menteri, perbincangan berhubung kadar jenayah ini telah menarik perhatian pelbagai pihak, khususnya masyarakat yang agak dan amat prihatin tentang keselamatan rakyat dan juga negara. Namun, setiap kali perkara ini dibangkitkan, kementerian memberikan jawapan bahawa ini hanya satu persepsi. Maka mantan menteri dalam negeri sebelum ini memberikan fokus yang terlalu banyak dengan bajet yang besar untuk menguruskan persepsi. Tetapi hari ini kita ada menteri dalam negeri yang baru. Semalam dalam penggulungan Yang Berhormat Menteri menegaskan bukan lagi persepsi. Sekarang kadar jenayah memang tinggi dan kementerian sedang memberikan perhatian khusus untuk menangani masalah ini. Dan Yang Berhormat Menteri telah menyalahkan kerana EO telah dibatalkan. Maka persoalan saya ialah, apabila Yang Berhormat Menteri mengakui bahawa ianya bukan lagi persepsi tetapi ianya merupakan satu perkara yang benar, adakah ianya merupakan satu alasan untuk mengembalikan semula EO yang telah pun dihapuskan? Yang kedua, adakah pengakuan Yang Berhormat Menteri ini kerana baru-baru ini berlaku jenayah di rumah seorang menteri? Apabila berlaku kepada rakyat, ianya persepsi. Tetapi bila berlaku kepada menteri, ianya realiti. Dan akhirnya, Yang Berhormat Menteri, saya ingin mendapat penjelasan dan jawapan, apakah pendirian kementerian dalam negeri berhubung pembentukan auxiliary police ini di semua negeri, khususnya di Selangor? Apakah kementerian bersedia untuk memberikan kebenaran dalam pembentukan bagi tujuan community policing ini? Terima kasih. Tan Sri Yang Bertua, saya fikir pagi ini Tan Sri Yang Bertua cukup baik kerana mengizinkan 3 soalan walaupun dalam peraturan 1 soalan. Sebab dalam peraturan 3. Nak jadi speaker duduk situ. Sebab Gombak ni Tan Sri Yang Bertua, sebenarnya dia sebut patutnya duduk sebelah ketua pembangkang. Dia senior. Lepas ni dia nak jadi presiden parti dia. Kerana kecewa, maka itu sebabnya dia letakkan di situ, dia kecewa. Tapi tak apa, lepas ni jadi presiden lah. Boleh jadi MB lah, boleh discuss dengan ketua pembangkang MB. Kita sokong lah. Antara persepsi dengan realiti, Gombak. Wah, tempat duduk. Realitinya ialah setiap jenayah harus ditangani. Sama ada di rumah menteri atau di rumah Gombak, kita akan pastikan penjenayah tetap ditangkap dan dibentera. EO telah dibatalkan, Shah Alam. Tapi kalau mahu EO itu diganti dengan perkara lain, dengan akta lain, kita minta persetujuan semua. Sebab dari segi penangkapan yang berlaku sekarang ini, penjenayah yang ditangkap, kebanyakannya adalah bekas penjenayah yang dilepaskan daripada EO itu. Ini bukan persepsi, Gombak. Ini realiti. Jangan sampai penjenayah yang colorblind itu
buta warna itu pergi ke rumah Shah Alam atau Pengobat dalam perkara ini. Terima kasih. Tan Sri, Ini ugutan ni. ya, minta izin Tan Sri. Datang daripada Soalan Menteri tambahan, Dalam Tan Negeri Sri. membuat ugutan. Tak boleh, kena tarik balik Tan Sri. Tan Sri. Soalan EO tambahan, Tan dulu Sri. ada EO pun. Masih soalan tambahan. Alam Berhormat. Menteri Raja sudah jenayah menjawab. masih tinggi. Jadi Alam EO Berhormat ada. ramai yang berdiri Tak ada ini apa masalah. soalan tambahan ke apa? Tan Sri soalan tambahan. Kalau ada soalan tambahan ini giliran daripada Barisan Nasional. Sila Keteri. Minta satu lagi Tan Sri lepas ni. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kita sangat memahami bahawasanya persoalan perlakuan jenayah dalam negara semakin sehari sememangnya menjadi semakin kompleks dan ianya bukanlah satu perkara yang mudah ditangani oleh pihak keselamatan. Adakah Yang Berhormat sedar bahawasanya perlakuan jenayah berat terutamanya yang melibatkan senjata api sekarang ini dilihat berlaku secara mendadak peningkatannya di negeri Kelantan sehingga kan berlaku kes-kes menembak ataupun kes-kes membunuh dengan menggunakan senjata api orang yang pulang daripada sekolah, yang keluar di masjid dan sebagainya. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawasanya ini menjadi satu aspek jenayah tambahan di Kelantan kalau dulunya peningkatan salahgunaan dadah, rogol, ragut dan sekarang ini sangat membimbangkan kerana peristiwa-peristiwa sedemikian. Apakah syur dan cadangan Yang Berhormat Menteri untuk memastikan perkara ini dapat terkawal khususnya di Kelantan? Tan Sri Yang Dipertua, saya menyatakan tadi bahawa penjenayah ini buta warna dengan izin colour blind. Sama ada negeri yang dikuasai oleh pembangkang atau negeri yang dikuasai oleh kerajaan Barisan Nasional. Pembunuhan yang berlaku kepada seorang guru malam itu memang ada kaitan dengan jenayah secara langsung, tetapi ada masalah peribadi yang dihadapi oleh beliau yang saya tidak mahu menggunakan Dewan Yang Mulia ini untuk menjelaskannya kerana ianya masih dalam siasatan polis. Tetapi apa yang ingin saya sebutkan ini, jenayah yang mendadak di Kelantan ini ada kaitannya dengan permasalahan di sepadan. Dan kami akan terus memperketatkan UPP atau Unit Pencegahan Penyeludupan yang diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri bagi menentukan bahawa kawasan sepadan ini akan diperkukuh serta diperkuatkan penguatkuasaannya. Terdapat beberapa kelonggaran yang mesti diakui bahawa kita tidak begitu prihatin terhadap keluar masuknya masyarakat di kawasan sepadan sama ada Thailand ataupun Malaysia kerana mereka mempunyai pertalian darah dan sebagainya. Tetapi oleh kerana jenayah-jenayah ini berlaku dengan mendadak, pada hemat kami tindakan-tindakan secara drastik mesti dilakukan termasuk menambah aset-aset pencegahan di kawasan-kawasan berkenaan. Walau bagaimanapun saya harap kerajaan negeri Kelantan dapat bekerjasama dengan kami bagi membenteras jenayah itu kerana Islam juga menekankan pembenterasan jenayah. Yang Berhormat Tan Sri, peraturan mesyuarat Tan Sri. Saya ingin terima kasih yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin merujuk pada peraturan 24.3 muka surat 35 yang saya diizinkan baca. Tuan Yang Dipertua boleh membenarkan ahli-ahli mengeluarkan tidak lebih daripada 3 pertanyaan tambahan bagi setiap pertanyaan. Walaupun sebelum ini mungkin dah ada tafsiran daripada speaker dan lain-lain. Saya berpendapat bahawa perkataan boleh dalam bahasa Inggerisnya may, bukannya shall, hendaklah. Ini boleh. Oleh kerana soalan ini menarik perhatian ramai ahli-ahli Dewan, saya berpandangan bahawa Tuan Speaker Yang Dipertua mempunyai discretionary power, kuasa budi bicara untuk membenarkan lebih daripada 3 soalan tambahan. Lebih-lebih lagi, saya rasa soalan yang ditanyakan tadi oleh Tanah Merah adalah soalan yang popular
yang mungkin digabungkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk menjawab pertanyaan ini? Masih, Yang Berhormat. Terima kasih. Bagi Yang Berhormat yang pernah berkhidmat pada Parlimen ke-12, mereka tahu bahawa apabila peraturan mesyuarat dibangkitkan sewaktu sisi jawab, saya tidak respon pun. Saya telah menyatakan bahawa peraturan mesyuarat dibangkitkan selepas sisi soal jawab. Sebabnya ialah jangan sisi soal jawab itu membazirkan masa, kerana kita mengejar masa. Banyak soalan-soalan yang telah disenaraikan untuk dijawab. Saya setuju dengan pendapat Yang Berhormat perkataan May and Shell. Masalah saya yang berhormat dan timbalan-timbalan yang bertuah ialah apabila membuat keputusan tentang soal-soal discretionary matters. Kalau Yang Berhormat bersetuju dengan saya, pindikan soalan, pindikan jawapan, jangan ganggu persidangan. Berapa soalan-soalan tambahan pun saya akan benarkan apabila soalan-soalan yang disenaraikan dapat dijawab. Itu saja Yang Berhormat. Tetapi kadang-kadang saya dengar, walaupun melanggar peraturan mesyuarat, kerana saya tidak mengganggu perbahasan, tapi ada kalanya seperti kemarin yang berlaku, di antara menteri yang berkenaan dengan pucung, terpaksa saya berkeras. Kalau Yang Berhormat ubah bersama-sama dengan saya, selaras dengan pemikiran saya ubah, bukan dengan pemikiran Yang Berhormat, saya akan setuju dengan Kota Baru. Tan Sri, Tidak Yang Berhormat, saya tidak boleh benarkan Yang Berhormat. Kenapa? Apabila saya benarkan, I'm opening the floodgate. very short Saya question. perhatikan dulu kalau Yang Berhormat ubah dengan saya, bermulai dengan salam, nanti kalau ada peluang untuk mengemukakan soalan yang pindik dan padat. Yang Berhormat, Tuan Beri peluang saya tunjuk Muhammad sudah Abdul berubah, bin Tan Abdul Sri. Nik Abdul Soalan Aziz, Pak pendek Sirmas. saja. Sila Pak Sirmas. Terima kasih. Tan Sri yang Kita ajak ubah, dia tidak pandai ubah. Masih lagi mengganggu speaker, sudah buat keputusan. Macam mana saya layan permohonan yang dibuat oleh Kota Baru? Sila. Soalan Pak saya Sirmas. nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia, salam Ramadan. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pasir Mas atas soalan yang menarik ini. Tuan Ketua, dalam usaha menyemarakkan pembangunan modal insan serta memartabatkan peranan belia di dalam rekayasaan negara, Kementerian sentiasa merancang dan menyediakan pelbagai platform kepada anak muda untuk mengekspresikan idea dan kreativiti mereka. Ini sejajar dengan polisi transformasi dan juga pendekatan keterbukaan kerajaan terhadap pandangan dan idea yang baru dalam perencanaan dasar di samping perubahan pola demografi yang mengenengahkan kepentingan generasi belia. Berikut adalah antara program yang dianjurkan oleh kementerian bagi memberi peluang kepada golongan muda menyalurkan pandangan dan idea mereka kepada kerajaan. Pertamanya, Majlis Perundingan Belia Daerah Negeri Negara yang merupakan saluran kepada belia menyuarakan pendapat melalui pemimpin-pemimpin belia di kawasan mereka sehingga ke peringkat nasional. 2, program Fellow Perdana yang merupakan program internship paling berprestij di mana anak muda terpilih di kalangan pelajar dan graduan ditempatkan di pejabat ahli jemaah menteri. Program ini bakal mendedahkan kumpulan ini kepada proses pentadbiran dan penggubalan dasar di samping memberi peluang kepada mereka untuk melontarkan buah fikiran dan cadangan terhadap dasar dan program yang dilaksanakan kerajaan. 3, Forum Generasi Muda. Program ini memberi peluang kepada untuk bertukar pendapat dengan tokoh negara yang terpilih dalam pelbagai bidang. 4, Program Perdana Leader Fellowship, berbeza daripada program Fellow Perdana. Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2012 di mana sekumpulan graduan terpilih untuk mengikuti program kepimpinan selama 6 bulan dan peserta dapat mengekspresikan idea baru melalui pelbagai modul yang komprehensif. 5, Makmal Transformasi Pembangunan Belia yang diadakan pada tahun 2010. Makmal ini dianggotai oleh wakil-wakil daripada beberapa kementerian dan agensi serta NGO belia. 6, Parlimen Belia Malaysia yang dijangkakan akan dilaksanakan mulai awal tahun depan. Dan yang ke-7, belia-belia dari seluruh negara turut diberikan ruang dan peluang untuk berkongsi idea secara virtual melalui pelaksanaan bank idea yang akan dilancarkan kelak oleh kementerian. Sekian, terima kasih. Mas. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua.
Mula-mula saya nak ucap salam Ramadan kepada Yang Berhormat Menteri dan seluruh belia Malaysia. Semoga rahmat Allah Ta'ala ke atas belia Malaysia, insya-Allah. Terima kasih di atas jawapan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan segala usaha daripada pihak kerajaan di dalam membangunkan belia negara, terutama di dalam menyediakan platform yang baik untuk mereka mengembangkan dan menyumbangkan hadiah mereka untuk masyarakat dan negara. Saya nak sentuh mengenai satu saja, iaitu dalam banyak soalan ini, satu saja, iaitu mengenai Parlimen Belia Malaysia yang ditubuhkan pada Mei 2011 oleh Makmal Transformasi Belia Negara. Beberapa penjelasan yang saya nak tahu. Pertama, adakah ia merupakan satu institusi kerajaan yang khas dan diperundangkan di bawah mana-mana akta? Sebab nama dia agak besar, Parlimen Belia Malaysia. Yang kedua, ia tidak mempunyai liputan meluas sama ada mengenai proses pemilihan 222 anggota yang saya difahamkan tidak berapa demokratik, minta maaf, kerana dia dipilih melalui online dan saringan temuduga yang saya tak pasti macam mana. Dan apakah isu-isu perbahasan dan natijah perbahasan Parlimen Belia ini terhadap pembangunan belia? Saya rujuk pada website, saya dapati tidak ada dinyatakan mengenai agenda perbahasan. Dan akhir sekali, adakah wujud penglibatan agamawan belia? Kalau dalam TV dia ada imam muda dan sebagainya, saya nak tahu dalam Parlimen Belia ni ada atau tidak penglibatan agama belia, dan berapakah belia non-Muslim yang terlibat dalam Parlimen Belia ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sebelum Yang Berhormat Menteri jawab, ada perkara yang saya ingin bangkitkan balik. Beberapa kali telah saya bangkitkan ini dan tidak ada pun Yang Berhormat yang mendengar apa yang saya sebut mengenai dengan soalan tambahan. Peraturan Mesyuarat 24(3) Ceraian 2. Apa-apa pertanyaan tambahan tidaklah boleh terdiri daripada beberapa pertanyaan atau gabungan beberapa pertanyaan. Setiap ahli Yang Berhormat yang membuat soalan tambahan, memang ada rangkaian soalan-soalan. Itu menghabiskan masa, tapi tak apa, saya biarkan selalu. Tetapi apabila Yang Berhormat ada sesuatu perkara yang kamu tak senang hati, terus berdiri, angkat peraturan mesyuarat. Tetapi ahli Yang Berhormat kebanyakannya, saya minta maaf, tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Jadi ingat, soalan tambahan means tanya soalan, bukan giving information. Kalau ada pun, umpamanya gambaran latar belakang, jangan panjangkan, incorporate dalam soalan. Boleh dibuat, bukan tidak boleh dibuat. Saya perhatikan Lanang pertama kali tanya soalan tambahan, perfect. Tapi dia baru. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat daripada Pasir Mas. Saya ingin pujilah keprihatinan ahli Yang Berhormat daripada Pasir Mas, walaupun beberapa soalan, tapi saya anggap sebagai soalan, satu soalan sajalah, saya anggap sebagai update ataupun minta penjelasan. Ini juga yang Berhormat Menteri, minta maaf Yang Berhormat Menteri. Ini juga menjadi masalah kepada saya. Karena apabila Menteri menjawab, dia bukan tidak ada jawab, dia dapat jawab. Tetapi the spirit of the peraturan mesyuarat tidak diambil kira. Kadang-kadang ada menteri yang menjawab, dia jawab mengenai dengan soal dasar, sedangkan soalan spesifik, dia menunjukkan bahawa dia tahu semua hal dalam kementerian. I'm sorry to say this during first day of Ramadan. See? Jadi menteri sekarang ini dia boleh jawab, bukan tidak boleh jawab. Tetapi apabila itu menjadi budaya, maka tidaklah saya boleh exercise control mengenai dengan peraturan mesyuarat. Karena ada yang mengatakan speaker dulu dia benarkan, Pak. Kenapa sekarang tak boleh? So terpulang kepada menteri, is your discretion again whether you want to answer or not. All the time I mean exercising my discretion. Sila. Saya menghormati Tuan Speaker, saya bagi jawapan secara umum dulu ya, sebagai satu update kepada Parlimen Belia. Untuk makluman ahli Yang Berhormat daripada Pasir Mas, Parlimen Belia Malaysia ini sedang kita peralusi
pelaksanaannya. Jadi soal berapa ramai yang terlibat, soal usul-usul yang dibangkitkan, soal sama ada perkara ini akan diaktakan ataupun diletakkan sebagai satu akta, masih belum lagi ditetapkan. Oleh kerana apabila kita telah buka untuk pendaftaran bagi pemilih-pemilih di peringkat kawasan-kawasan 222 kawasan yang mendaftar untuk menjadi pemilih, iaitu untuk menjadi pengundi dalam Parlimen Belia ini setakat hari ini hanya 15,516 sahaja. Ada setengah kawasan parlimen yang mana bilangan pemilih pengundi bagi Parlimen Belia ini hanya 7 orang saja. Jadi saya terpaksa menangguhkan pelaksanaan Parlimen Belia sebab saya rasa itu tidak menggambarkan representasi yang sebenarnya. Kalau hanya 7 orang saja daripada satu kawasan yang mengundi ahli Parlimen Belia, dia tidak mendapat representation yang sebenarnya. Oleh demikian, saya dalam proses di Kementerian Belia dan Sukan untuk melihat semula kepada pelaksanaan Parlimen Belia. Sebab itu saya tangguh daripada tahun ini sehingga awal tahun depan untuk pelaksanaannya supaya kita dapat perwakilan yang betul-betul mewakili majoriti daripada belia di Malaysia dan bukan hanya mereka yang setakat hari ini telah daftar melalui online. Dan saya harap perkara ini dapat kita bincang sebab untuk makluman Dewan Pemuda PAS sepatutnya datang ke Kementerian Belia dan Sukan untuk jumpa dengan saya minggu lepas untuk kita bincang hal pembangunan belia bersama, tapi tak dapat oleh kerana masalah tertentu, dan saya harap perkara ini dapat kita perhalusi dengan lebih mendalam lagi dalam lawatan tersebut. Silakan. Terima kasih Kerana Ketua. Saya nak tanya Yang Menteri, baru-baru ni festival Belia Putrajaya telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Adakah cadangan daripada pihak kementerian untuk membawa festival belia ini ke serata negeri, terutamanya ke dalam kawasan-kawasan luar bandar? Terima kasih Kerana Ketua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Sekijang. Salah satu daripada penambahbaikan dan pembaharuan yang saya cadangkan untuk Festival Belia Putrajaya yang telah mendapat satu sambutan yang cukup hebat tiap-tiap tahun, jutaan-jutaan orang muda telah berkumpul secara aman di Putrajaya, adalah untuk memastikan bahawa penjenamaan dan juga festival ini dapat dirasai sampailah ke peringkat akar umbi. Kita tidak mahu hanya kita bawa festival ini ataupun sambutan Hari Belia ini di peringkat Putrajaya saja, tetapi kita mahu supaya semangat daripada festival belia itu dirasai di seluruh pelosok tanah air. Oleh demikian, antara cadangan dan penambahbaikan yang saya telah cadangkan untuk kita melaksanakan di peringkat kementerian adalah supaya kita buat di peringkat daerah, negeri sampai ke Putrajaya. Maksudnya kalau ada satu acara yang kita buat di Putrajaya, sebelum ini kita buat contohnya futsal, kita buat daripada daerah, kita banyakkan lagi acara-acara yang boleh dinamakan sebagai Road to Putrajaya. Contohnya kita boleh ada pertandingan debat daripada daerah negeri sampai ke Putrajaya, tilawah daripada daerah negeri sampai ke Putrajaya, futsal dan juga sukan-sukan yang lain. Jadi dengan cara ini saya percaya bahawa kita dapat merakyatkan lagi dan mengakar umbikan lagi Festival Belia Putrajaya, dan terima kasih atas soalan tadi. Sila. Tuan Ketua, pada tahun 80-an negara kita ada satu badan yang dinamakan Majlis Perundingan Belia Negara, di mana belia-belia dapat menyuarakan program-program dan melibatkan diri di dalam mengaturkan program-program untuk belia yang terdiri daripada belia yang dipilih oleh belia di dalam perundingan peringkat pusat. Adakah kerajaan boleh mempertimbangkan semula untuk menzahirkan belia-belia yang melibatkan diri di dalam program-program belia sendiri? Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Indra Mahkota. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada Indra Mahkota, Majlis Perundingan Belia Negara yang disebutkan tadi memang tak pernah hilang, masih lagi wujud dan akan mesyuarat pada tahun ini. Terima kasih. Soalan masih Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad Lipis. Yang Berhormat Yang di-Pertua, saya mohon kemuka soalan nombor 7. Terima kasih, Muhammad Lipis. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Daripada 7 teras pelan strategik tinggi negara, teras kedua iaitu menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran
menetapkan supaya semakan kurikulum institusi pengajian tinggi sentiasa dibuat agar kurikulum yang disediakan berkualiti tinggi dan dapat memenuhi aspirasi negara. Semakan yang dibuat mengambil kira pandangan ahli-ahli akademik, pakar dari industri dan pihak swasta, pegawai kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan. Pada setiap 2 hingga 3 tahun berdasarkan kepada keperluan bidang pengajian. Pemakaian Malaysian Qualification Framework ataupun MQF melalui PSPTN menuntut setiap pemilik program untuk memperbaiki kurikulum sedia ada dan benchmarking exercise dengan institusi pengajian luar negara adalah digalakkan untuk memastikan kualiti pendidikan negara terus efektif dan berdaya saing. Selain daripada itu, bagi bidang-bidang profesional seperti kejuruteraan dan perakaunan, benchmarking exercise dengan izin adalah satu keperluan yang disyaratkan bagi tujuan akreditasi. Tan Sri Yang Di-Pertua, usaha-usaha lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah pembangunan kajian hala tuju bidang pengajian bagi program sedia ada bagi setiap tahun. Secara purata, 10 kajian hala tuju dilaksanakan bagi setiap tahun mengikut keperluan yang bertujuan untuk menyemak kerelevanan, keterkinian, arah hala tuju dan potensi program-program pengajian sedia ada masih memenuhi kehendak pasaran lokal dan global, di samping mengambil kira perubahan dan isu-isu semasa berkaitan program. Pelaksanaan kajian ini juga meliputi pengiktirafan profesional di peringkat antarabangsa sebagai penanda aras untuk membuktikan program akademik yang ditawarkan di IPT adalah setanding dengan kehendak global. Lawatan penanda aras melibatkan pengumpulan dan perbandingan data kajian kes dari luar negara yang sesuai dan bertepatan dengan visi dan misi serta budaya di Malaysia dalam pembentukan garis panduan peringkat tempatan. Di antara lawatan penanda aras telah dijalankan di institusi pengajian serta badan profesional yang terpilih adalah seperti di England, Imperial College of Medicine, University College London dan King's Medical College School. Di India pula, Christian Medical College Vellore, Chennai bagi program perubatan, manakala bagi program seni bina, lawatan penanda aras telah dijalankan di Singapura dan Thailand. Jawatan kuasa kajian hala tuju bagi program muamalat dan kewangan Islam telah memilih Indonesia dalam lawatan penanda arasnya. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah projek Agenda Kritikal CAP, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara PSPTN pula melalui CAP Pembelajaran dan Pengajaran, keperluan mendapatkan pengiktirafan daripada badan profesional antarabangsa ke atas program-program akademik yang ditawarkan adalah ditekankan. IPTA digalakkan memperolehi pengiktirafan badan dari badan dan agensi pengiktirafan antarabangsa dalam usaha memastikan kualiti program akademik IPTA tempatan setanding dengan universiti-universiti antarabangsa. Antara program pengajian yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa ialah bidang kejuruteraan daripada Board of Engineers Malaysia yang menerap dan menyetarakan kurikulum program kejuruteraan IPT di Malaysia setaraf dengan standard program antarabangsa seperti Washington Accord dan Sydney Accord. Bagi bidang perakaunan pula, the Chartered Institute of Management Accountants CIMA dan the Association of Chartered Certified Accountants ACCA. Terima kasih Tan Sri Yang. Masih ada yang berhormat, sebelum saya meneruskan agenda seterusnya, ada 2 perkara yang ingin saya sentuh kembali. Yaitu berhubung dengan perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat daripada Kota Baru, Peraturan Mesyuarat 24.3. Yang berhormat berpendapat bahawa Speaker boleh membenarkan lebih daripada 3 soalan tambahan menurut tarifan yang berhormat mengenai dengan perkataan boleh ataupun may. Dan secara spontan tadi reaksi saya ialah saya bersetuju dengan yang berhormat. Tetapi apabila saya membaca balik Peraturan Mesyuarat 24.3, saya menarik balik persetujuan saya itu oleh kerana untuk makluman yang berhormat, kalau saya baca sekejap, Peraturan Mesyuarat 24.3 mengatakan Tuan Yang di-Pertua boleh membenarkan ahli-ahli mengeluarkan tidak lebih daripada 3 soalan tambahan. Means, discretion saya ialah boleh saya kasih 1, boleh kasih 2,
sampai 3 maksimum. 4 tak boleh. Jadi itu peraturan mesyuarat menurut takrifan saya. Dan yang saya mohon kerjasama lagi kepada yang berhormat, kalau bangkitkan peraturan mesyuarat, tolong bantu saya dan timbalan-timbalan saya. Maknanya ahli yang berhormat benar-benar fikir bahawa itu membantu untuk perjalanan mesyuarat. Bukan semata-mata membangkitkan peraturan mesyuarat ikut kehendak diri pada ketika itu. Bantu saya, karena ramai peguam-peguam yang terkemuka dalam Dewan ini. Dan tugas peguam-peguam kalau di mahkamah ialah membantu hakim untuk mencari keadilan. Itu yang saya mohon kepada ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Saya mohon usul di bawah 12 satu daripada Menteri untuk dibentangkan, sila. Tan Sri Yang Di-Pertua, selamat berpuasa. Mengikut peraturan mesyuarat